Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah sahabat yang hadir di Facebook, di TikTok pada pagi ni, Zalina Umar dan semua yang hadir, alhamdulillah syukur ya. Jangan lupa sharing pada teman-teman kita yang lain. Moga-moga dengan berkongsi maklumat pada hari ini, ilmu untuk diamalkan menjadi sebab manusia dapat hidayah Allah SWT. Kita nak hitung amal kita tak banyak mana, tapi dengan anjuran kebaikan yang kita syorkan kepada orang, mudah-mudahan adalah bahagian kita di akhirat. Alhamdulillah semua. PS Azira, Siti Khadijah, Haliza, Rahmat, sahabat dekat TikTok, Takujo, Melissa, Alhamdulillah semua ya, Gaya Nafi, Barakallahu fikum. Terima kasih. Jangan lupa sharing pada teman-teman yang lain ya. Kerana topik pagi ini merupakan topik yang sangat berkaitan dengan kehidupan kita. Bagaimana kita hukum meminjam dan memberi pinjam kepada orang. Nak dengar tak panduan? Ma farratna fil kitab min syai'. Tak ada satu benda pun dalam Islam ni melainkan ada penjelasannya ya. Engkau Amirul yang mulia, Miss Juliana, Jannah, Hamidah Abdul Wali, semua yang hadir pada pagi yang mulia ni, alhamdulillah. Baik ya. Seperti biasa, rujukan utama teras kita dalam siri tafsir pada pagi ini adalah Tafsir Ibn Katsir, jilid yang ke-10, muka surat 475. Yang belum mendapatkan Tafsir Ibn Katsir ni, tolong dapatkan daripada ketua kelas kita, iaitu Ustazah Nurilis ya, Ummu Fatih, yang boleh tuan-tuan hubungi dalam Telegram sahabat Ustazah Hazan. Dapatkan daripada beliau ya. Happy positif alhamdulillah semua. Baik, surah ni pendek saja, saya yakin dia telah dihafaz oleh ramai daripada kita ya. Surah yang dimaksudkan merupakan surah Al-Ma'un, yang berkaitan dengan barang-barang yang berguna. Surah ini merupakan surah Makkiyah, cuma 7 ayat saja. Yang belum hafal lagi boleh hafal ya. Surah Fendi Al-Masalan, Ainun Abu Bakar, Cik, mudah-mudahan ada manfaat dalam kongsian pada pagi ini. Sila lihat ya, muka surat 475. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukazzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Sadaqallahul azim. Syah Muhammad SAW. Barakallahu fikum. Alhamdulillah semua sahabat yang hadir, Zana, Umi Aiman, Umian, brother gua je, semua yang hadir ya, sahabat di kawasan. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Iaitulah orang yang menghardik anak yatim, tidak menganjurkan beri makan orang miskin, maka kecelakaanlah bagi orang yang salat, iaitu orang lalai daripada salatnya, orang yang berbuat riak dan enggan menolong orang dengan barang yang berguna. Alhamdulillah semua ya. Ustazah kami Syekh Mas Fatihah, Alhamdulillah Nazian, Wazin, semua sahabat yang hadir pada pagi ini, Nescafe Kau, masya-Allah ya, Stocking Pink, Salih Fadilah, terima kasih semua. Jadi ayat ini dimulakan dengan firman Allah, apakah kamu tahu wahai Muhammad, orang yang mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan, iaitu pemberian bahasan dan pahala. Itulah orang yang menghardik anak yatim, orang yang buat sewenang-wenangnya kepada anak yatim dan zalimi haknya, tidak memberinya makan dan tidak pula buat baik kepadanya, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yang demikian itu sama seperti firman-Nya, kalla balla tukrimuna yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Ini dalam surah Al-Fajr. Jadi orang fakir yang tidak memiliki apa pun untuk memenuhi keperluan hidupnya. Ini merupakan adab-adab kemanusiaan yang diajar oleh Allah SWT dalam Quran. Kerana kita tidak akan masuk syurga melainkan kita jaga hablum minallah dengan hablum minannas. Alhamdulillah kaian Jadi kalau seorang itu sentiasa semayang, jaga haknya dengan Allah, tapi kejiranan tidak diambil peduli langsung, rumah dia dibiarkan semak samun, lalang, penuh, tinggi, macam tinggi orang, harimau boleh duduk dalam semak samun tu. Dah ular pula duduk, dah ular pula pergi patuk anak-anak jiran. Ini menandakan orang ni dia tidak aware. Sebenarnya dalam kehidupan kita perlu hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan manusia. Jangan ifrat ataupun tafrit. Ada orang yang kadang hak manusia tu kemain lagi dijaga. Hubungan kekeluargaan adik-beradik, pantang sakit dia datang. Bukan main berat, baguslah tu. Tapi tak semayang pula.
Bulan puasa pun culas nak puasa. Ada orang macam tu. Jadi kita kena ingat dalam kehidupan mesti menjaga hak Allah dengan hak manusia. Barulah sempurna iman, ya. Baik. Kemudian Allah firman, "Wailul lil musallin ladzina hum an salatihim sahun." Orang celakalah bagi orang yang salat. Nampak kat sini kalau kita belajar bahasa Arab, hukum wakaf ibtidak dan tajwid, hukumnya haram berhenti kat sini. Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang salat. Neraka wail lah bagi orang yang salat. Ayat itu tak sempurna kerana penjelasannya datang dalam ayat yang kelima. Alladzina hum an salatihim sahun. Iaitulah orang yang lalai dari menunaikan salat dalam waktunya. Saiful Nizam, barakallahu fikum. Jadi Ibn Abbas dan juga yang lain berkata, yakni orang munafik yang mengerjakan salat pada waktu di hadapan ramai orang. Di hadapan orang ramai. Tapi bila berada berseorangan ditinggalkan salat. Ini salah satu maksud yang dikemukakan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Ya, bahawa mereka juga berasal daripada orang yang biasa menunaikan salat, mereka rajin melakukannya. Hanya dalam mengerjakan mereka lalai daripada waktu yang dikehendaki. Umpamanya, waktu asar itu daripada pukul 4.30 sampai pukul 6.30 contohnya. Contohnya, maghrib masuk awal 6.59 contohnya. Maka di sembahyang asar tu pukul 6.57, 2 minit lagi masuk maghrib. Maka orang inilah ini masukkan an. Kalau kita belajar bahasa Arab, an ini berbeza dari fi. Allah tidak menyatakan fawailul lil musallin alladzina hum fi salatihim sahun. Allah menyatakan alladzina hum an salatihim sahun. Sebab itu kalau kita perhatikan dalam mentafsirkan ayat ini, tuan-tuan ini boleh kalau sekalian, berkata Atha' bin Dinar. Atha' bin Dinar merupakan seorang tabi'i, ya. Alhamdulillahilladzi qalahum an salatihim sahun wa lam yaqul fi salatihim sahun. Para tabi'in, para ulama yang terkemuka, para mufassirin mengatakan alhamdulillah, syukur pada Allah yang telah pun meletakkan dalam ayat ini huruf an, bukannya huruf fi. Kerana kalau Allah letakkan huruf fi, maka ramai di kalangan kita yang termasuk dalam golongan mendapat kecelakaan ini. Kerana fi dengan an berbeza. Kalau kita sebut fi, dalam. Kalau an, dari. Kalau kita hadhi risalah an abi, ini surat daripada bapa saya. An beza daripada fi. Jadi bila Allah menyatakan celakalah bagi orang salat yang lalai menunaikan dari waktunya. Kalaulah Allah menyatakan celakalah bagi orang salat yang lalai dalam salatnya, maka tentulah ramai di kalangan kita mendapat doa kecelakaan itu, hukuman kecelakaan daripada Allah SWT itu. Jadi kata para ulama, ya, sebagai contohnya dalam sebuah tafsir bertajuk Tafsir wal Bayan ya Ahkamil Quran, yang antara tafsir yang moden lah tuan-tuan, yang tafsir zaman moden, saya saja tunjuk pada tuan-tuan, bagi tuan-tuan geram, rugi tak boleh baca bahasa Arab tau. Ini tafsir baru terbit kebelakangan ni lah, oleh ulama-ulama di kalangan Imam Masjid Haram. Mereka berkata, lianna zahaba ba'dhi khusyu' la yakadu yaslamu minhu ahadun wa qad sa'ala Mus'ab bin Sa'dan faqala hum an salatihim sahun ahwa ma yuhaddith bihi ahaduna nafsahu fi salah qala walakin sahu an yuakhiraha an waqtiha. Dalam tafsir Tabari, Imam Tabari mengemukakan satu riwayat mengatakan bahawa kalaulah Allah menyatakan di sini makna celakalah bagi orang yang salat, yang lalai dalam salatnya, tentulah semua kita akan kena hukuman tersebut. Kerana tidak ada seorang pun yang dapat sembahyang 100% khusyuk. Ya, kita ni kalau orang-orang muda lagi pula banyak teringat dalam sembahyangnya. Teringat Allah bila tarik belum bayar, Allah yuran tadika anak belum bayar, Allah ada kerja tak selesai, dalam sembahyang dia datang. Tuan-tuan, nak kontrol ni bukanlah benda yang mudah. Ia perlukan mujahadah, dia perlukan latihan, riyadhah dan sebagainya. Riyadhah maknanya latihan, bukan riyadhah pergi bersukan. Maknanya kena latih diri kita untuk khusyuk dalam salat. Jadi kata para ulama tafsir, contohnya Ibn Jarir Tabari, kalau Allah guna kata fi ni, maka naaslah kita. Tapi Allah menggunakan la'an, kerana tidak ada seorang pun yang dapat khusyuk 100%, kata beliau. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh para ulama sahabat. Contohnya Mus'ab bin Sa'ad bertanya kepada ayahandanya Sa'ad, ayahanda, apakah maksud ayat ini, iaitu mereka lalai dari salatnya? Adakah lalai dimaksudkan dalam sembahyang, dia berkata-kata, dia teringat benda-benda berlaku kat dunia luar sembahyang? Jawapan ayahandanya yang merupakan sahabat Nabi Sa'ad ini, tidak anakku,
Yang dimaksudkan oleh Allah itu adalah orang yang lalai menunaikan salat dari waktunya yang tepat. Jadi kita berusaha lah tuan-tuan. Langkah besarnya Jariah tuan-tuan, mujahadah kita. Kita pergi office hari ni, office kita tak ada surau, maka kita lah yang merayu pada bos yang bukan Islam itu, minta diperuntukkan satu bahagian untuk staf-staf Islam semayang. Dah tu ada tempat lelaki, tempat perempuan pula. Janganlah semayang sekali tuan-tuan ya. Ada setengah office kadang-kadang boleh dibaikilah keadaan ni. Orang nak semayang, tapi tempat uduknya sharing sama-sama. Orang perempuan masuk semayang, lelaki semayang kat belakang pula. Ni tak boleh dah tuan-tuan. Kena diasingkan ya. Baik. Jadi ini usaha kita untuk menjadikan semua orang dapat semayang pada waktunya. Alhamdulillah ya. Pihak berkuasa tempatan, orang bekerja kerajaan yang buat polisi, pembuatan satu tempat sebagai contohnya hypermarket, tempat orang beli belah, mall yang besar itu, alhamdulillah ada surau. Kadang-kadang suraunya macam masjid besar. Alhamdulillah, syukurlah tuan-tuan ya. Perkara semikian dapat dilakukan bagi memelihara manusia daripada semayang di luar waktunya, mengelakkan mereka daripada semayang di luar waktunya. Yang buatan itu merupakan buatan yang ditegur oleh Allah, dan Allah bagi amaran dalam ayat ini sebenarnya ya. Jadi wa hamala hadhihi al-ayat ala ta'khir salat an waqtiha la tarkiha bil kulliyah. Jama'atun min as-salaf ka Sa'ad wa Ibn Abbas wa Sya'bi wa Masruq. Ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama yang mengatakan di kalangan sahabat baik, tabi'i baik, maksud an salatihim sahun ini adalah sembahyang yang menghampiri ke waktu luputnya. Nufisya sembahyang dekat habis waktu, macam subuh ni. Subuh habis pukul 7, 5 minit contohnya. Dia sembahyang pukul 7, 1 minit. Mana sempat nak kunut, nak apa tuan-tuan? Jadi inilah antara peringatan daripada Allah SWT supaya jangan lalai ya. وهذا المعنى صحيح ولا يخرج عن قول سابق له لأن المنافق إما أن يكون نفاقه أكبر فيترك الصلاة المفروضة في السر بالكلية. Kemudian dicerita pula tentang bagaimana keadaan orang-orang munafik. Juga termasuk dalam ayat ini, orang munafik ni bila dia menunaikan sembahyang di depan orang ramai bersungguh-sungguh dia, tapi bila belakang orang dia tak sembahyang langsung. Ini antara sifat orang munafik akbar. Munafik ni ada dua tuan-tuan, ni munafik akbar dengan munafik asghar. Kalau orang tu kerap berbohong dengan kata-katanya, dia ada sifat nifak, tapi dia tidak jadi munafik akbar. Jangan kita, orang tersilap cakap dengan kita je, kita orang munafik. Jangan sebut begitu tuan-tuan. Kita mengatakan orang munafik ni dalam arti kata kufur sebenarnya, kafir sebenarnya. Kerana kebanyakan maksud munafik itu merujuk kepada munafik macam zaman Nabi SAW. Maka jangan dipanggil orang sedemikian. Kalau orang itu memiliki sifat mungkin tidak menepati janji, seorang yang kalau bergaduh dia je nak menang, seorang yang ada unsur-unsur pembohongan dalam kata-katanya, dia bukan munafik akbar, dia munafik asghar dari Dahlia saudara-saudara alhamdulillah. Dia munafik asghar, bukan munafik akbar. Munafik akbar ni melibatkan akidah, macam Abdullah bin Ubay bin Salul pada zaman Nabi dahulu, yang menzahirkan keislaman, sebenarnya dalam hatinya bersarang segala kebencian dan kedengkian, kekufuran sebenarnya. Kita tidak maksudkan begitu. Apa pula hal lambatkan salat isyak untuk sama-sama bangun tahajud? Boleh ke hukumnya Ustaz? Yang tepatnya sembahyang isyak tetap buat pada waktunya, jangan dilambatkan. Melainkan kalau seorang tu keletihan yang amat sangat, mungkin dia penat bekerja, dia tertidur lepas maghrib, maka dia sengaja lambatkan isyak. Nanti kalau buat pukul 4 pagi, pukul 3, setengah pagi, 5 pagi sekalipun, selagi belum subuh dia nak sembahyang isyak, nak sembahyang tahajud, lepas tu nak sahur sekali contohnya lah. Sekali-sekala tak mengapa, tapi jangan dijadikan tabiat. Gitu hukumnya. Sebaik-baiknya tetap sembahyang digalakkan dibuat pada awal waktu. Nabi SAW adalah buat beberapa kali, limited. Nabi buat lambat itu hanya bagi menunjukkan kepada kaum muslimin bahawa salat isyak itu panjang waktunya. Bukan tujuan untuk buat demikian dijadikan tabiat. Itu tak boleh. Faham ya jawapannya? Orang sengajakan sembahyang isyak lambat dengan tujuan untuk bertahajud ke, kemudian terus bangun subuh ke, bangun awal waktu, itu tak digalakkan. Itu khilaf aula. Yang aulanya adalah kita sembahyang isyak pada waktunya. Masuk isyak sembahyang, atau tunggu sekejap mungkin ada kuliah, sebelum pukul 9 tu kita dah sembahyang isyak. Itu yang paling baik. Nanti nak bangun tahajud, itu perkara lain. Bangunlah pukul 4, pukul 5 ke, sahur sekali ke, begitu Baik. Tuan-tuan perempuan ni kasihan. Baru saya mendapat rencana. Terima kasih, mantap bunga pada sahabat saya. Ustaz, kalau puasa 6 dulu, takut habis Syawal, nanti puasa ganti,
buat pada waktu yang lain Puasa ganti pula 11 hari. Macam mana Ustaz? Buat puasa 6, nanti kemudian ada kemampuan buat puasa ganti. 3 hari sebulan ke, 2 hari sebulan ke, hari putih ke, hari hitam ke. Contohnya begitu Ada keluasan. Macam Aisyah radhiyallahu anha pun pernah berkata, aku qada puasa Ramadan pun hampir-hampir dalam beliau mengatakan aku qada puasa Ramadan tahun itu pun pada bulan Syaban, maknanya dekat dengan Ramadan tahun berikutnya. Kerana dalam hari-hari yang lain tu aku sibuk melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan Aisyah radhiyallahu anha pun ada kalanya terlambat ganti puasa Ramadan kerana keuzuran seorang perempuan. Takkan Aisyah radhiyallahu anha tak puasa 6 kan? Gitu para ulama fuqaha kata. Jadi harus untuk kita dahulukan puasa 6 bulan Syawal, takut tak sempat. Puasa qada kita belum sempurna, nanti kita buat pada waktu lain. Tak ada masalah. Boleh okey. Baik tuan ni boleh Allah sekalian. Jadi ini menunjukkan kepada kita dua maksud an salatihim sahun. Yang pertama, orang mukmin tetapi melambatkan solatnya, ini amaran tegas daripada Allah SWT. Yang kedua, orang munafik yang juga termasuk dalam konteks ini, di depan orang dia main semayang sungguh-sungguh, di belakang orang tak semayang langsung. Ini juga masuk dalam konteks ini kata kebanyakan para sahabat, para tabi'in, para mufassirin Baik, kita tengok lagi seterusnya. Baik muka surat 476. Kata pengarang, moga Allah merahmatinya, bahawa orang juga berasal daripada yang biasa mengerjakan salat, mereka rajin melakukannya, hanya sahaja dalam mengerjakan mereka lalai. Lalai mengerjakan secara keseluruhan seperti dinyatakan oleh Ibn Abbas, atau lalai dalam mengerjakan pada waktu yang ditentukan. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Masruq dan juga Abu Duha. Atta' bin Dinar berkata, segala puji bagi Allah yang berfirman an salatihim sahun. Dia tidak mengatakan fi salatihim, ni seperti yang telah kita katakan tadi Baik. Muka surat 477. Setiap orang yang menyifatkan dirinya dengan sebahagian daripadanya, berarti dia termasuk dalam apa yang disebutkan dalam ayat itu. Orang yang menyifatkan dirinya dengan keseluruhan itu, berarti telah sempurna bahagian untuknya dalam perkara itu, dan sempurna baginya kemunafikan. Seperti sabda Nabi SAW, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik, yajlisu yuraqibu syamsa hatta ila kanat baina karnai syaitan fanakkara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itulah sikap orang munafik. Dia duduk menunggu matahari hingga matahari sudah berada dekat antara dua tanduk syaitan, maka berdirilah dia mematuk salatnya 4 rakaat tanpa berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Ini maksudnya dia sembahyang asar ni tuan-tuan, sepatutnya buat pada waktunya, tak dia buat betul-betul nak tenggelam matahari dah. Inilah dia yang Nabi umpamakan macam naqara. Seperti apa yang dipanggil sebagai dia menunggu matahari nak terbenam, barulah dia sembahyang. Naqara arba'an. Naqara ni berarti macam dia matuk, macam ayam kan, patuk. Maknanya sujud tu dilakukan dengan cepat, zikir pun tak sempat, apa tasbih tak sempat, kerana waktu dah menuju ke penghujungnya. Maka Ustaz Ishaq Ustaz Sa'adiyah Harun, sahabat Farida Ahmad yang ada di TikTok, terima kasih semua Coach Sania, terima kasih kerana hadir sama. Jangan lupa sharing kepada teman yang lain. Jadi ayat ni menyatakan tentang sikap munafik yang suka menangguh-nangguhkan solat. Dia duduk buat kerja sibuk dia. Sepatutnya kita ni kalau habis kerja pukul 5 katakan, janganlah balik, sembahyang asar dululah. Mana kita tahu dalam perjalanan kan tiba-tiba hujan, kalau kita naik motor dah kena berhenti pula. Ataupun kalau kita dalam keadaan naik kereta jam, musim-musim perayaan macam sekarang ni, kita pun tak tahu. Orang Melayu kalau beraya cukup lama, dah kita jam pula, dah sampai rumah ngam-ngam, nak dekat masuk maghrib. Kelang kabut lah kita sembahyang, kan baik kalau sembahyang kat office. Tuan-tuan dimulai kat Allah sekalian Doktor-doktor pakar yang merawat orang, yang buat operation tu pun dapat adjust waktu untuk operate orang tu, demi untuk meraihkan waktu sembahyang. Sebagai contohnya kan, dia tahu operate ni kalau start pukul 4, nanti pukul 7 pun tak siap lagi, maka tangguhkan sikit pukul 5, 4.45, habis sembahyang tu terus masuk operation room. Maka tuan-tuan dimulakan, kita pun kena adjust dalam waktu kita sebenarnya jangan sembahyang bila ada kesempatan tau. Adakan kesempatan untuk sembahyang. Jangan sembahyang bila ada peluang tau. Wujudkan peluang untuk sembahyang. Macam tu. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian Jadi wasiat ni untuk orang-orang muda. Siapa sajalah, utamakan sembahyang. Kita nak balik, kita tahu perjalanan ni tak menentu.
Bukan kita tak tahu kan, kita tahu kan perjalanan tak boleh, banyak unexpectednya, maka semayang. Ya. Allahu Akbar, masya-Allah tabaraka wa taala. Semayang ya. Kalau qada semayang tanpa semayang tahajud, dapat pahala tahajud tak? Kalau ada qada semayang tanpa semayang tahajud, dapat pahala tahajud tak? Bangunlah untuk qada salat. Qada salat tu adalah kita membayar balik hutang dengan Allah. Dalam hadis mengatakan wadainullahi ahaqqu bil qada. Hutang dengan Allah ni wajib kita bayar balik. Maka yang wajib itu kita kena langsaikan, yang sunat tu kita buat dengan adanya kesempatan-kesempatan. Kitab apa yang Ustaz baca ni kitab ni, Tafsir Ibn Katsir. Ku Aisyah, yang mulia Ku Aisyah ni, kitab Tafsir Ibn Katsir. Boleh dapatkan daripada sahabat kita kitab ni, Ustazah Umi Fatih. Boleh masuk ke Telegram sahabat Ustaz Hazan. Kat situ nanti boleh tanya pada Ustazah Umi Fatih bagaimana nak dapatkan tafsir ni. Baik. Itulah akhir waktu salat asar yang merupakan salat usta, sebagaimana ditegaskan oleh Nas. Sampai waktunya itu waktu yang dimakruhkan untuk mengerjakan salat. Sesudah masuk waktu yang dimakruhkan itu, orang munafik baru akan mengerjakan salat asar. Lalu dia salat dengan matuk seperti patukan burung gagak. Dia tidak merasa tenang dan tidak juga khusyuk dalamnya. Orang itu tidak berzikir kepada Allah melainkan sedikit saja. Mungkin yang mendorongnya mengerjakan salat pandangan orang, bukan kerana mencari keridhaan Allah. Kan? Macam anak-anak kita sebagai contohnya pergi kat sekolah. Kat sekolah semua kawan semayang. Dia tak semayang kan dia malu. Dia pergi masuk ke dalam masjid nak semayang tapi tak ambil wuduk. Dia kata aku malas, aku nak ambil wuduk lah. Kesian anak-anak macam ni tuan-tuan ni. Dia budak sekolah mengadu lah. Kawannya ustaz, dia pergi ke surau, orang semua angkat semayang, dia tak angkat semayang. Dia tak mandi wajib pun pagi tadi. La ilaha illallah Rasulullah. Kesiannya budak-budak ni. Waktu isyak sampai pukul apa Ustaz? Waktu isyak sampai waktu subuh. Macam kita sahur kan? Kita sahur pagi tadi sebagai contohnya. Waktu imsak tu subuh. Kalau kat Kuala Lumpur ni masuk pukul 5.53 sebagai contohnya lah. 5.54. Maka imsak tu 10 minit. Imsak tu berarti kita berhentilah waktu sahur tu 10 minit. Kira sebelum masuk subuh, kita dah berhenti makan. Jadi begitulah waktu isyak. Waktu isyak sampai waktu tu. Ustaz, macam mana nak buang rasa was-was yang biasa ada dalam hati masa salat? Cara nak buang was-was ni masa tu sekali. Ya, ketika nak sembahyang itu, baca Qul a'udzu birabbin nas sampai sempurna. Nombor 2, hadirkan hati kita bersungguh-sungguh. Nombor 3, cuba memahami apa yang kita baca. Ya, dan nombor 4, kalau ada gangguan rasa seperti ini, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim dan tinggalkan rasa was-was ni tadi. Ya. Jadi penyakit was-was ni boleh dirawat dengan memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana nak buat? Ada kawan tak salat. Kawan tak salat, ajak dia salat. Pada damat, ajak dia salat. Contohnya kita keluar dengan dia, tengah waktu zuhur tu, ajak dia berhenti semayang je. Ya, bawa telekung untuk dia ke kalau perempuan. Kalau kita lelaki bawa kain berikat, dia kata, aku kotor, sorry. Bawa, aku ada kain ni baru lah, bagi kau wakaf lagi. Ingat kalau kita dapat mengubah manusia menjadi baik dengan izin Allah tu, segala pahala dia buat selepas dia berubah menjadi baik itu, ada bahagian kita di akhirat. Lan yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seorang itu mendapat hidayah dengan apa yang kau usahakan, maka itu lebih baik pada dunia sisi kandungnya. Ya, Ustaz lupa kunut, wajib tak sujud sahwi? Kalau kita lupa kunut, kita buat sujud sahwi kalau sembahyang bersendirian, ya, maka kita sujud sahwi hukumnya sunat. Ia merupakan satu sunat abad. Ya, kita buat sujud sahwi. Gitu tidak wajib sujud sahwi, tapi yang paling baik kita melakukannya kerana ia sebahagian daripada sunat abad. Baik, sambung lagi. Allah Ta'ala berfirman, ni bestnya tafsir Ibn Katsir, kerana setiap kali Ibn Katsir bawa satu tafsiran, beliau akan bawa ayat-ayat Quran untuk membuktikan kebenarannya, menyokongnya. Ni kekuatan yang ada. Betul ke selagi kita tak qada salat, tak boleh buat salat ba'diyah qabliyah. Gini. Maim. Kita utamakan salat-salat yang kita pernah tinggalkan dulu. Zaman jahiliyah kita tak semayang, kita cuba untuk qada balik semula. Dan dalam masa yang sama, kita bolehlah tunaikan, kita boleh kerjakan sembahyang-sembahyang sunat, qabliyah ke, ba'diyah ke, duha ke, tarawih ke, bulan Ramadan yang lalu, boleh, hukumnya boleh. Ya si'ain, barakallahu fikum. Kalau imam lupa baca kunut dan sujud sahwi, sah tak sembahyang kita ikut saja?
Kalau imam tak kunut, kita tak payahlah kunut. Kalau dia sujud sahwi, kita ikut. Kalau dia tak ada sujud sahwi, kita jangan buat, nanti batal sembahyang kita. Kerana sujud sahwi adalah untuk menggantikan kunut yang ditinggalkan. Dan kedua-duanya hukumnya sunat. Itu kena ikut imam. Kena ikut imam. Melainkan kalau imam salah, jangan ikutlah. Ya? Baik. Baik. Ya? Apa pendapat Ustaz Syekh Nuruddin Baranjari? Beliau orang alim, ya, merupakan guru pada ramai sahabat yang belajar di Azhar. Banyak jasanya, ada pondoknya, ya, wala nuzaki 'alallahi ahada. Itu yang saya tahu. Ya, mudah-mudahan Allah memberkati semua orang, beri keampunan apa-apa kesilapan yang berlaku pada siapa saja, saya dan juga tuan-tuan ataupun siapa saja guru-guru kita. Okey. Seterusnya, Tabarani menukilkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Nabi bersabda, "Inna fi jahannama lawadiyan tasta'izu jahannamu min zalikal wadi fi kulli yawmin 400 maratin u'idda dhalika al-wadi lil mura'in min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam li hamil kitabillah wa lil musaddiq fi ghairi zatillah wa lil hajj ila baitillah wa li kharijin fi sabilillah." Sungguhnya dalam neraka Jahannam, dalam hadis Tabarani mengatakan ada satu lembah. Lembah itu di mana Jahannam itu selalu berlindung daripada di lembah tersebut 400 kali. Lembah itu disediakan untuk orang yang riak di kalangan umat Nabi Muhammad SAW, iaitu orang yang bawa kitabullah tapi riak, orang yang bersedekah tapi riak, iaitu dilakukan bukan kerana Allah, dan ada orang menunaikan ibadah haji juga kerana riak, dan ada orang yang keluar di jalan Allah juga riak. Jadi dalam neraka Jahannam ada satu lembah yang sangat dahsyat hukuman bagi orang yang masukinya, telah disediakan oleh Allah untuk mereka yang riak dalam amalan-amalan salihnya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Terima kasih semua yang hadir dalam TikTok, Husna, Musa. Ya. Baik, barakallahu fikum. Ustaz Hasni Abu Bakar pun ada, barakallahu fikum, ya. Sahabat dekat Facebook, Muasfani Ahmad, alhamdulillah semua. Imam Ahmad meriwayatkan Abu Nuaim memberitahu kami, Al-A'mash memberitahu kami daripada Amr bin Murrah. Dia menuturkan satu hari kami duduk di sisi Abu Ubaidah. Lantas mereka menyebut tentang hariak. Lalu ada seorang yang berkunyah Abu Yazid berkata, aku pernah dengar Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata, Rasulullah SAW sabda, man sama an-nas bi amalihi sama Allahu bi sami'a khalqihi wa haqqarahu wa sagharahu. Siapa yang memperdengarkan amal perbuatannya kepada orang lain, maka Allah akan memperdengarkan amal orang itu kepada makhluknya dan menghinanya dan merendahkannya. Gitu tuan. Hadis ini mengatakan bahawa kalau seorang itu gemar untuk menunjukkan amal saleh yang dibuat, kalau boleh segala amal saleh. Hari ni ayam tak cuti. Ada ayam berkokok. Ya. Tuan dimulai kat sekalian. Kalau orang itu melakukan amal saleh dan kemudian dia berusaha untuk menampakkan amal salehnya itu kepada orang ramai, sebenarnya dia ini telah pun melakukan perkara namanya riak, iaitu menunjuk amal saleh kepada orang. Dia berusaha untuk orang tahu amal saleh yang dilakukan. Orang semikian diberi amaran oleh Rasulullah, seperti kata Abdullah bin Amr kat sini, sebagaimana dia giat memperlihatkan amal salehnya kepada orang untuk orang puji dan puja, nanti akan tiba masa Allah memperlihatkan keaibannya, menyebabkan orang keji dan cela. Bahaya tuan-tuan ni. Ini merupakan peringatan daripada Nabi SAW. Ya. Apa hukum ikut jemaah tabligh? Jemaah tabligh adalah satu jemaah yang mengajak manusia pada kebaikan. Namun alangkah baiknya kalau mereka yang ikut tabligh ni mempelajari hukum Islam dengan sebenar-benarnya. Dan ada antara dakwah yang dibawa dalam jemaah tabligh ni yang perlu dibetulkan. Sebagai contohnya, mengatakan bahawa dalam Islam hendaklah mengelakkan menyeru pada perkara yang mungkar. Hendaklah mengelakkan apa istilahnya? Ya. Kita dalam Islam ni mengajak orang kepada makruf, tapi orang buat mungkar biarkan. Ini salah tuan-tuan, ini tak boleh. Kita kena menyeru kepada yang makruf dan mencegah mungkar. Tak boleh buat satu tinggal satu. Tapi ada dasar pijak yang terdapat dalam jemaah ini mengatakan bahawa kita perkara-perkara makruf kita kena ajak orang melakukannya, perkara mungkar orang buat biarkan. Ini salah tuan-tuan. Ini ada ditulis dalam karangan ulama mereka dalam teras kitab-kitab mereka. Ini tak boleh. Baik tuan yang boleh kawan sekalian. Baik, berikutnya. Diriwayatkan daripada Gundar dan Yahya bin Al-Qattan, daripada Syu'bah, daripada Amr Murrah, seorang daripada Abdullah bin Amr, Nabi SAW telah pun menjelaskan berkaitan ladzina hum yura'un, orang yang buat riak,
bahawa siapa sahaja yang mengerjakan amalan kerana Allah, lalu orang melihatnya, kemudian dia merasa kagum terhadap amalnya, maka demikian tidak termasuk riak. Ada keadaannya kita buat amal soleh, tiba-tiba manusia memuji, kita pun rasa seronok. Tuan-tuan, kita rasa seronok atas pujian orang. Maka itu tidak dianggap riak. Riak ni daripada awal buat benda tu memang nak tunjuk kepada manusia, bukan kerana Allah. Tuan-tuan, sampai ulama-ulama di Tanah Suci pun perasan sikap orang daripada Nusantara ni. Kalau pergi ke Mekah tu, kalau boleh tunjuk semua pergerakan dia, nak masuk dalam Facebook, nak masuk dalam media sosial, ini kita takut jadi riak lah tuan-tuan. Kalau kita tunjuk sekali-sekala, cukup lah, tak payahlah setiap detik kita nak kena record. Bila penumpuannya, bila nak fokus pada khutbah Jumaatnya, bila nak fokus pada sembahyangnya, bila nak fokus pada ibadahnya, tahajudnya. Dah sibuk 24 jam sentiasa nak cover daripada naik kapal terbang sampai balik semula, nak tunjuk pada orang. Ini penyakit riak yang berluasa pada hari ini, hendaklah dielakkan. Sekali kita tunjuk tu nak bagi motivasi pada kawan, teman yang bertanya, tak ada masalah lah. Tapi kalau 24 jam nak kena update, ini merupakan orang yang maghrur, orang yang tertipu. Baik. Hal yang berikutnya menjadi dalil pernyataan itu apa diriwayatkan oleh Abu Ya'la daripada Abu Hurairah mengatakan, ada seorang berkata, wahai Rasulullah, ada seorang mengerjakan satu amalan secara sembunyi-sembunyi, dan jika ada orang lain melihatnya, maka dia merasa kagum olehnya. Lebih lanjut dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, baginya dua pahala sembunyi-sembunyi dan pahala terang-terangan. Hadis ini gharib, iaitu dibuat satu amal saleh, lalu orang puji amal saleh yang dilakukan. Dia bukan nak tunjuk, tapi kebetulan orang tahu, maka dia rasa seronok, Allahu Akbar, syukur orang tahu. Sebenarnya dia buat bukan untuk diberitahu pada orang, tapi orang yang tahu akhirnya, maka dia dapat dua pahala. Pahala menyembunyikan amal dan pahala menerangkannya. Macam mana tu? Pahala niat awal dia untuk Allah, pahala niat kedua dia bila terbongkar dan orang semua kagum, orang semua ikut, itu yang menjadi pahala untuknya sebanyak 2 kali. Ini merupakan hadiah Allah lah kepada orang yang ikhlas. Sebenarnya orang yang dinampakkan kebaikan dia buat itu tanpa dia mengkehendaki berlaku demikian, sebenarnya orang ini memang dah biasa buat baik. Lalu perbuatan baik itu disembunyi, akhirnya meletup. Macam juga orang buat mungkar. Kalau orang buat mungkar kemudian tiba-tiba ditangkap dan dakwa, dia berkata, minta maaf Allah, baru kali pertama saya buat ni, bohong sebenarnya. Saya dah banyak kali dia buat, Allah tutup. Tapi oleh kerana dia tetap kekal dan tidak bertaubat, maka Allah dedah. Macam tu tadi berlaku pada zaman Ali radhiyallahu anhu, ketika hukuman potong tangan nak dilakukan kepada seorang anak, seorang orang muda, maka ibunya datang merayu pada Sayyidina Ali, berkata, tolonglah lepaskan dia, ini kali pertama dia buat. Saya tanya pada orang muda itu, betul ke kali pertama? Ataupun dah banyak kali? Dah banyak kali kau buat, kau tak berhenti, lalu Allah Ta'ala hukum kau di dunia supaya tidak kena di akhirat. Kau buat, kau tak bertaubat kan? Maka akibat dia perbuatan tak bertaubat itulah kali ini didedahkan, dibongkarkan oleh Allah Ta'ala. Sama juga macam orang buat baik, dibongkarkan orang, sebenarnya bukan kali pertama dia buat baik, dia dah banyak kali buat baik, dia sembunyikan. Lalu kali itu Allah nak gembirakan dia, dan jadi pengajaran kepada orang lain untuk ikut kebaikan yang dilakukan olehnya. Gitu Nik Saiful dalam masalah semua. Kemudian akhir sekali Allah menyatakan wa yamna'unal ma'un. Ini fokus yang saya sebut dalam topik kita pada pagi ini, iaitu orang yang enggan menolong orang dalam barang yang berguna. Kalau kita belajar bahasa Arab, ini dipanggil satu bab yang dipanggil dalam pembelajaran bahasa Arab, apa saya nak sebut pada tuan-tuan. Jadi sebenarnya ini dipanggil mimbabi taghlib. Taghlib ni macam mana? Contohnya kalau saya sebut pada tuan-tuan, dah lama dapur tak berasap. Faham tak maksud dapur tak berasap? Dapur tak berasap maknanya tak ada duit lah nak masak, betul tak? Kerana asap itu difahami sebagai memasak lah. Maka kalau sebut dapur tak berasap, berarti kita tak punya wang lah untuk menyediakan makanan bagi keluarga, isteri dan sebagainya. Maka demikian juga dalam bahasa Arab ada unsur-unsur sedemikian yang kita kena faham. Dalam bahasa Arab ada ilmu bayan, ma'ani, badi'. Ini semua adalah penjelasan. Kalau kita sebut dalam bahasa Melayu pun sama. Tutup pintu, nanti aircon keluar. Aircon tu apa benda? Aircon tu makhluk ke? Ada kaki ke? Dia lari nanti ke kalau kita buka pintu, contohnya tuan-tuan. Maka ini satu bab dalam Islam dipanggil ma'un ni, atau wazan fa'ul. Kalau kita belajar bahasa Arab, ma'un ni wazan ni fa'ul. Fa'alif, ain, waw, lam. Ya, dia berasal dari perkataan ma'nun. Ma'an, mim, ain, nun. Dan dia merupakan satu benda yang sedikit, yang kecil,
Tapi dia diperlukan oleh manusia. Contohnya macam garam ke, macam gula ke, susu ke, nasi beras ke contoh. Maka kalau kita lihat, lama kelamaan manusia pun panggil dia sebagai ma'un, merujuk kepada bekas bendanya. Sama lah tuan, dalam bahasa Melayu pun ada perkara yang sama. Kita gunakan konteks begini dalam bahasa yang kita panggil sebagai taglib ni tadi. Bab taglib. Maka ia merupakan antara benda yang biasa manusia dapat manfaat. Beras, makanan seperti itu, makanan ruji, maka dipanggil sebagai ma'an. Ya. Maka akhirnya dia menjadi maksud bekas pula. Periuk, kuali yang pun dipanggil ma'an juga. Dalam bab perluasan maksud ni tadi. Konteks yang diperluaskan. Begitu. Jadi dalam ayat ini menerangkan kepada kita, Allah menunjukkan kepada kita bahawa orang menghalang orang buat baik, orang buat benda baik itu kecil saja. Kita ni sebagai contoh, suami kita suka berderma. Dia ada wang, dia jaga hak kita, dia bawa kita pergi haji, rumah pun ada, apa semua cukup. Tapi datang musim raya setahun sekali ni tengok dermawan dia. Tak banyak pun bagi pada pakcik tu RM50 seorang contohnya. Tapi kalau 100 orang banyak juga tuan. Ya. Maka itu yang dia bagi pada hari raya sebagai contohnya sedekah untuk melangsungkan silaturahim dengan orang lama tak jumpa. Ialah setahun sekali jumpa. Maka tuan-tuan, jangan kita halang. Tapi dalam masa yang sama, kita ni adab jadi suami. Kalau kita nak bagi pada adik-beradik ke, orang memerlukan ke, kalau boleh elakkan daripada isteri kita nampak. Ya, ini adabnya juga. Yalah maklumnya kadang ada perasaan tentu dalam diri dia, wah, aku kau tak bagi adik-beradik kau bagi main lagi, ya tuan. Jadi kita ni kena beradab, bersopan santun dan juga menjaga hak orang, hati orang dan sebagainya dalam kehidupan kita. Apa yang dimaksudkan kat sini? Jangan kita halang orang buat baik, tapi dalam masa yang sama orang nak buat baik tu berpada-padalah. Jangan sampai menafikan hak yang lebih utama orang kelilingnya. Begitu Ini namanya al-mu'min kayyisun fatinun. Orang beriman yang dia bijak, meletakkan diri dia dalam apa situasi sekalipun supaya menjaga hati orang dan perasaan orang ni juga satu perkara yang penting. Gitu tuan-tuan Jadi tanawwa' kalamu salaf fi tafsir al-ma'un. Dalam pandangan para ulama salaf, mereka menjelaskan ada banyak makna ma'un ini. Yang pertama ada mengatakan ma'un maknanya zakah. Zakah ni maknanya macam sedekah lah. Ini merupakan kata-kata contohnya Ali bin Abi Talib, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Mujahid, Abil Hanafiyah dan juga Ibnu Hanafiyah iaitu Muhammad Al-Hanafiyah, ni anak Sayyidina Ali daripada isteri yang bukan Fatimah yang namanya Muhammad Al-Hanafiyah. Kemudian Sa'id bin Jubair, Hasan dan juga Zuhri. Ini ramai pendapat mengatakan bahawa maksud ma'un ni pemberian keuangan berbentuk zakat. Ada pula yang mengatakan bahawa maksud ma'un ini berarti periuk, baldi, kapak, apa saja yang boleh digunakan oleh manusia. Maknanya kalau maksudnya seperti itu, orang yang menghalang orang untuk buat kebaikan. Walaupun kebaikan itu benda simple-simple je, tapi dia dirisau kalau melihat orang lain bantu orang yang memerlukan. Ada orang kadang bila seseorang itu nak buat kebaikan, katalah bulan Ramadan, dia pun ambilkan bubur lambuk banyak-banyak dekat masjid. Kerana jiran-jirannya ada orang tua, bila ada orang tua dia nak bantu. Dan ada juga jiran yang contohnya sibuk, balik bekerja pun lambat, anak-anaknya ramai, dia pun terbayang dalam hati, orang ni pun tentu tak sempat nak masak kan, ni bukan aku punya pun bubur lambuk ni, kalau tak diambil orang nanti pun membazir pada hari-hari tertentu, weekend contohnya orang semua di kampung, dia tolong ambil, tolong hantar. Buatan seperti itu pun orang yang tengok pun jadi dengki, buat apa dia hantar tu, dia masih muda, orang tua tak apa. Ini orang kita bimbang dalam dirinya ada sifat wa yamna'unal ma'un. Dia tak boleh nak buat baik, dia jangan halanglah orang buat baik. Benda yang orang buat baik tu benda simple je. Ambil bubur lambuk dekat masjid, pergi hantar kat rumah orang, yang kau susah hati buat apa? Ada orang seperti itu tabiat buruknya. Dia tak boleh tengok orang boleh buat baik, walaupun buat baik itu kecil, bagi dia tak boleh. Tak payah. Tuan-tuan rahmati dan dikasihkan, dalam hidup ini ada benda-benda yang bersifat kita nak tegur boleh, tak tegur pun boleh. Maka pada waktu itu yang paling baik kita diam. Ada benda yang kita tegur baik, tak tegur pun okey juga, maka diam lebih baik. Tak payah kita nak sentuh dalam isu-isu seperti itu, kerana perkara ini akan mengguris perasaan orang lain.
dia buat. Kita tak setuju. Benda itu pun tak dilarang untuk dibuat ataupun tak disuruh untuk buat. Maka secara prinsipnya, tak payahlah kita nak tegur. Banyak cakap ni banyak dosa, tuan-tuan. Ya, dalam kitab Hikam Athaillah Iskandari mengatakan orang itu kalau semua benda nak diulas ni menandakan hati dia intimasil basirah. Ya, orang ini kalau semua benda diulas, semua benda dia sibuk nak bercakap, berkata orang ni sebenarnya hati dia gelap. Hati dia hitam. Dia sibuk ambil tahu hal orang, dia sendiri pun tergapai-gapai dia tak perasan. Semua benda dia kena ulas. Ya, orang seperti ini dalam diam sebenarnya dia telah menjadi orang yang buta mata hatinya. Baik. Ada yang mengatakan pula wa minhum man ja'alahu man kulli mahaqqin wa malin yusalul insan iyahu wa la yu'ti. Ada pula yang mengatakan bahawa ini maksudnya orang yang menghalang orang lain daripada mendapat haknya. Ya, man hamalahu alal ariya kama qala Ibnu Abbas. Ini juga dalam bab pinjaman, memberi pinjam kepada orang. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian. Jadi dalam ayat ini menyuruh kita untuk jangan menghalang orang berbuat baik. Walaupun benda baik itu benda kecil-kecil sekalipun, apatah lagi benda yang besar-besar. Orang nak buat baik, kita biarkan. Kalau benda itu satu benda yang subjektif, kita diam saja. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ada orang, contohnya dia tengok orang tak ada rumah. Orang yang tak ada rumah itu ni cerita betul-betul berlaku tau. Orang yang tak ada rumah tangga tu memang ke masjid pun tak hadir. Sembahyang raya pun tak hadir, entah tidak. Maka orang ni baru pindah ke tempat itu. Dia pun baru pindah, tiba-tiba dia jumpa dengan orang yang susah tu. Orang susah tu rumah pun tak ada. Menyewa, selalu tak payah sewa. Ada tanah kerajaan yang diperuntukkan. Maka orang yang baru masuk ke komuniti itu ada wang lebih, terus buatkan orang yang tak datang ke masjid tu rumah. Boleh bayangkan tak kisah ni? Kisah betul-betul berlaku ni, tuan. Maka orang masjid bising. Apalah dia ni? Mau datang tak tanya kita pergi buat rumah orang tu. Tahu tak orang tu sebenarnya pencuri besi buruk? Ya, tak pernah kena tangkap, isap dada dan sebagainya. Yelah, bagi kita yang duduk lama kat kampung ni, tahulah latar belakang orang itu. Orang cerita-cerita, entah betul entah tidak, dia tak pergi sembahyang. Tu masalah dia lah. Kena sembahyang kat rumah, kena sembahyang tempat kerja. Tapi dah orang tu nak buat baik atas jasanya, yang tak kena mana kita, yang kita menyebut buat apa. Keramailah orang bagi komen, komplain, mau pergi masjid ni. Apalah, pergi bantu orang tu lah. Bantu, nak cerita apa, bantu kau lagi baik ya. Tuan, orang tu nak buat baik, tuan nak buatkan rumah untuk orang yang kau susah hati buat apa, bukan duit kau pun. Ya. Jadi ini ada sifat-sifat wa yamna'unal ma'un. Kita elakkan, tuan-tuan, mengulas benda yang tak ada kena mana kita dan tak ada manfaat buat kita. Dan boleh merugikan untuk kita pahala kita di akhirat nanti. Diambil orang nanti akibatnya. Baik sangkalah dengan dia punya wang lebih, dia punya hal lah. Yang kita menyebut-nyebut bising, kita pergi semayang 5 waktu berjemaah, tapi kita kutuk-kutuk orang ini buat apa? Tuan dia boleh kawal sekalian. Jadi, watadhamman, saya bacakan untuk tuan, hukumul ariya wa habsi ma yu'inul muhtaj. Apakah hukum kita membantu orang? Watadhammanatil ayatu manhal ariya wa badla ma yu'inu nas fi hajatihim wa inna makhtalafa ulama fi wujub i'ta' al-ariya wa manhiha. Berkenaan dengan hukum beri pada orang keperluannya, para ulama berbeza-beza pendapat. Satu pendapat mengatakan bila ayat ni kita fahami, maknanya wajib membantu orang bila mereka inginkan satu keperluan. Ya, wajib bantu orang bila orang tu ada keperluan. Datang jumpa kita pula. Itu sebab bila Nabi naik Isra Mi'raj, Nabi melihat tuan-tuan dekat pintu syurga tu tulis orang yang bagi pinjam kepada orang yang memberi sedekah, pahalanya 10. Orang yang bagi pinjam, hukumnya, pahalanya di sisi Allah 18. Orang bagi sedekah 10. Orang yang bagi pinjam, hukumnya, pahalanya, kadarnya 18. Nabi bertanya kepada Jibril, mengapa yang bagi pinjam ni lebih? Jawapan Jibril, kerana bila orang itu datang minta pinjaman kepadamu, berarti memang dia betul-betul memerlukan. Tapi kalau kamu bersedekah, kamu pun tak tahu berapa kadar keperluan dia sebenarnya. Betul kan? Kalau kita datang jumpa kawan ni, pinjam duit, boleh tak? Aku perlukan duit lah, nak masuk universiti. Berapa kau nak pinjam? 10,000. Aku bayar pada kau tahun depan insyaAllah. Menandakan dia memang perlukan bantuan pada waktu itu, tuan-tuan. Tapi kalau kita bagi sedekah, kita pun tak tahu berapa kadar dia perlukan. Dia cakap, anak masuk universiti lah, duit tak cukup. Kita bagi RM500. Dapat RM500. Tapi kalau kita bagi pinjam RM10,000 yang diminta tadi, dan kita tahu dia orang yang jujur dan boleh bayar balik,
maka kita telah menunaikan satu hak besar seorang Islam. Nampak tuan-tuan? Ya, kan itu kalau kita nak bagi pinjam pada orang ada syarat-syaratnya. Rupa-rupanya ada syaratnya. Ada apa istilahnya? Ada apa dipanggil? Dawabitnya, ada panduannya, garis panduan untuk bagi pinjam kat orang. Nombor satu, an yakuna talibul ariyata muhtajan laha la yasta'iruha tarafan wa takathuran. Orang nak pinjam daripada kita satu benda itu, duit baik, barang baik, keperluan baik, dia nak pinjam kerana memang betul-betul dia memerlukan. Bukan dia pinjam untuk berlagak dan bergaya. Contoh, dia nak pergi minang orang, antara orang, dia nak pinjam kereta Mercedes kita. Apa tujuannya? Nak berlagak pada bakal mertua ke? Ni tak kena lah tuan-tuan. Engkau tak ada kerja, engkau nak pakai kereta Mercedes, engkau perangkap orang itu, menunjukkan kau kaya, mudah untuk diterima. Begitu. Engkau nak pergi Minang, tak ada kereta, aku bagi pinjam kereta Myvi lah. Contohnya tuan-tuan yang mulia Allah sekalian, yang mulia Sharifah Fidah, barakallahu fikum. Ataupun dia nak pergi melihat anak di convocation contohnya. Anak dia ramai, kereta dia kecil. Kita tahu memang dia nak pergi ni jauh. Takkan dia naik bas pula ramai-ramai kan. Pergerakan kat sana macam mana cerita pula nak pergi Terengganu, Kelantan ni. Maka nak pinjam van kita contohnya. Maka pada masa itu haruslah mungkin dalam konteks ini kita perlu bantu dia. Syarat pertama nampaknya dia pinjam bukan untuk berlagak, bukan untuk bergaya. Yang kedua, an yakuna al-mata'ul musta'aru la yahtaju ilaihi sahibuhu bimithli au ashadda min hajaji talibihi. Bahawa benda yang nak dipinjam itu memang kita ada kelebihan pada waktu itu. Contohnya lah dia pinjam kereta, kita ada kereta lain. Tapi kalau kita tak ada kereta itu saja, kereta kita dia nak pinjam pula yang tu, maka kita ada hak untuk mengatakan tidak lah, minta maaf, kereta saya ada satu je, kebetulan pada hari itu saya ada perkara lain, mak mentua saya datang contohnya, maka kita boleh bagi alasan untuk tidak memberi pinjam. Maka tidaklah kita berdosa tuan-tuan. Kerana saya lihat keliling saya ni ramai orang saleh. Kadang-kadang dia terperangkap dalam situasi seperti itu. Macam mana ustaz ni, saya nak bagi pinjam tapi kereta saya ni ada satu je. Memanglah dia memerlukan, tapi waktu tu saya pun ada keperluan juga. Rasa bersalah sangat, dosa tak boleh tanya. Yang pertama tadi, meminjam bukan tujuan untuk menunjuk-nunjuk dan juga untuk menipu orang lain. Contohnya macam kontak kita beri ingat tadi. Suriati Hashim. Yang kedua, pinjaman, benda yang kita pinjamkan itu dalam keadaan kita memang mampu untuk berikan. Wang ke, harta ke, kita mampu beri sebab kita ada kelebihan. Kita ada cushion, kita ada apa lagi? Kita ada kemampuan untuk berikan maksudnya. Yang ketiga, an yakuna al-musta'iru mu'tamanan ala hifzil mata' la yusiduhu. Yang ketiga, kita perlu bantu orang itu, mesti bantu orang itu, wajib bantu orang itu dalam konteks pandangan sebahagian daripada para ulama, dengan syarat orang yang meminjam itu mampu mengembalikannya dan juga amanah dalam menjaganya. Orang ni nak pergi luar negeri, bertugas di kedutaan luar negeri, luar negara, satu keluarga. Rumah daripada disewa kepada orang ni, takut orang tak bayar lah, takut orang rosakkan perabot lah. Maka kita pun amanahkan kepada adik-beradik, tolong jaga, duduklah, tak apalah. Rumah kamu berkecil, duduk rumah saya. Maka orang yang kita bagi itu mampu menjaga, menyalia rumah itu. Jangan dia pun tukar 5 juga dengan penyewa, habis menghancur rumah dia kerja kan. Kipas angin yang dekat siling boleh tercabut. Contohnya tuan-tuan, pintu rumah yang keras tu pun boleh karate anak-anak dia. Ni sikap tak bertanggungjawab lah tuan-tuan. Kita bagi pinjam kereta, habis kereta kita conteng dalamnya. Conteng dengan marker pula tu, nak padam pun tak boleh. Kan? Kalau kotor sikit tu maklum lah, wear and tear dia. Tapi kalau dah buat benda-benda yang tak munasabah pada kereta tu, kita pun sakit hati nanti. Maka kalau kita ada pengalaman bahawa orang yang kita pinjamkan itu merupakan orang yang tidak amanah dan tidak menjaga harta dengan baik, maka tidak wajib untuk kita bantu dia. Okey, saya ulang balik semula. Kita wajib bantu orang dalam suasana peminjaman bila dia nak buat pinjaman kepada kita, tetapi tertakluk pada syarat-syarat. TNC dia. Yang pertama, orang yang nak pinjam itu betul-betul memerlukan. Bukan dia pinjam untuk berlagak. Dia nak pinjam kita duit 10,000, betul dia pergi melancong luar negeri, tunjuk pula kat Facebook, tunjuk kat Insta. Tapi hutang, kita memang tahu lihat nak bayar. Ni dia pinjam duit kita kerana nak berlagak dan bergaya.
Apa faedahnya? Tuan-tuan dimuliakan sekalian, Tuan Haji Hushim, kaunselor negara kita, pakar kaunselor negara kita, sahabat baik saya, bercerita ini oleh kerana nafsu terlalu berluasa. Bimbang tuan-tuan, jagalah anak-anak perempuan kita. Nabi pesan kalau siapa ada 2 anak perempuan, jaga baik, baginya syurga tuan-tuan, bagi ayah ibunya syurga. Kerana hidup pada ini perlu menunjuk. Pakai handphone yang cikai-cikai tak boleh, kena tunjuk yang hebat-hebat. Dah pakai yang hebat-hebat tak ada duit. Duit PT yang dipinjamkannya pun tak cukup. Hidup nak bergaya over sangat kan, nak lavish sangat kan, lavish. Maka terpaksa bekerja jadi perempuan simpanan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita kena sebutlah tuan-tuan kepada orang-orang beriman keliling kita. Kerana kita pun rasa bimbang, was-was Tengok kasut pakai sampai harga 1,000. Kenapa Apa keperluan untuk pakai begitu Kamu belajar lagi kat universiti, pakailah setakat kemampuan. Bapak kamu pakai kasut 100 lebih, tu makin mahal lah. Anak-anak nak kena pakai kasut sampai 500, 600. Pasal apa makan setiap hari nak kena order. Makan je lah kat kantin universiti ke. Zuhud lah sikit, sabarlah sikit. Ingat mak bapak kamu toke balak ke, cop duit ke? Kenapa tuan-tuan? Kerana terlalu dipengaruhi dengan keadaan-keadaan kita lihat sekeliling, kehidupan orang, maka kecenderungan je macam tu. Kerana terlalu banyak ambil tahu tentang kehidupan orang yang tak betul, tak tidak. Akhirnya terpaksa bergolok bergadai. Nak hidup cara orang tu. Orang tu entah ya entah tidak dihidup seperti itu. Ditunjuk je kot. Banyak orang ni macam ting kosong tuan-tuan. Ting kosong tahu tak ketika dia jatuh daripada bukit. Kelentang, kelentung, kelentang, kelentung, kelentang, kelentung bunyinya. Kalau tin tu penuh berisi, dia turun dia tak bunyi macam tu. Orang yang mempunyai harta tak perlu tunjuklah pada orang. Tak tunjuk nanti macam mana orang nak terpengaruh dengan bisnes kita Ustaz. Takkanlah tu satu-satunya cara. Kan banyak lagi cara lain kan tuan-tuan. Kerana nafsu ni nak menunjuk, nak bergaya. Pakaian orang semua kita nak tiru, kereta orang semua kita nak tiru, rumah, cara hidup. Pinjam dia orang untuk tujuan berlagak, bergaya, nak buat apa? Tuan-tuan didik diri kita Kita tak boleh bercuti kat luar negara. Cuti dah kat kampung je. Masalahnya sungai banyak dalam negara kita. Lagi cantik pada sungai kat Kanada tu. Asinah Abdul Aziz Barakallahu fikum. Kan, dan kita pun yang kaya-kaya ni janganlah menunjuk sangat. Menunjuk sangat sama kesian kat orang yang susah. Pada zaman PKP tu kan, tunjuk bahawa nak pergi kedai semua susah. Tunjuk rak menyimpan kita punya biskut, tin, nak coklat, aiskrim. Tunjuk apa tu keperluannya tuan-tuan. Kesian kat orang-orang susah di luar cuti kat Melaka pun best. Kat kamu saya Pantai Puteri, Alam-Masalah semua Sahabat dimuliakan Allah sekalian. Jadi itu pertama. Hendaklah benda yang dipinjam itu betul-betul dia memerlukannya. Bukan untuk tujuan berlagak, bergaya. Ini syarat pertama. Maka kita wajib bantu. Tapi ada syarat yang kedua lagi. Syarat yang kedua, benda yang kita nak pinjamkan itu memang kita tidak memerlukan pada waktu itu. Kita ada simpanan wang, Alhamdulillah. Kakak nak pinjam sejumlah wang. Dan kita memang tak memerlukan wang itu sebab dalam simpanan kita. Itu syarat kedua. Ada syarat ketiga lagi. Pun tertakluk pada yang ketiga. Iaitu, kalau kita nak bantu, kita tahu dia mampu untuk memulangkannya kepada kita dalam keadaan baik. Bukan seperti pengalaman-pengalaman lalu, dia pinjam RM5,000 tu dia kata, aku pinjam kau RM50 ke RM500 Dia buang sifar satu tu. Sifar tu ada makna tu. Kan beza RM5,000 dengan RM500. Jadi jangan kita jadi orang seperti disebut dalam hadis, la yudalul mu'min fi juhrin wahidin marratain. Orang jangan jadi seperti dipatuk oleh binatang itu 2 kali dalam satu masa. 2 kali dalam masa yang dekat-dekat. Dia kena tipu lagi sekali. Tapi ada orang sengaja, dia kata tak apalah, saya tahu dia tak akan bayar, saya saja bagi dia. Siapa pun kakak saya, abang saya, tak apalah, dia susah. Memang dengar ada cerita dia lekit nak bayar balik semua, itu masalah dia lah. Saya tetap nak bantu dia sebab dia darah daging saya. Ada orang yang hatinya sangat mulia seperti itu. Tapi kalau kita tak sampai ke tahap seperti itu, nanti mengungkit-ungkit di belakang pun tidak elok juga. Baik tuan jadi kita dah faham dari perkataan ma'un ni, walaupun asalnya merujuk kepada makna keperluan-keperluan yang remeh, yang kecil, macam gula, macam garam, tapi dia penting walaupun dia belacan contoh bodoh, benda kecil tapi dia ada nilai tentu dalam hidup sebahagian orang. Kemudian dia perluaskan maksud itu kepada makna barang-barang keperluan asas seperti cangkul, periuk, cerit dan sebagainya. Dan kemudian diperluaskan lagi maknanya untuk mengandungi makna-makna yang lain yang juga melupakan keperluan-keperluan dalam kehidupan kita.
Sekian tuan-tuan untuk kuliah kita pada waktu ni. Terima kasih kerana kehadiran tuan-tuan. Terima kasih kerana sharing tuan-tuan kepada tuan-tuan yang tak kenal saya. Dapat berada bersama-sama dalam kuliah ni. Alhamdulillah ramai yang telah ikut di TikTok. Jangan lupa ya, tolong jadi follow saya kat TikTok. Banyak manfaat, insyaAllah kita boleh sharing. Yang belum menjadi member dalam sahabat Ustaz Zahazan di Telegram, anda boleh buat demikian. Download apps Telegram tu dan kemudian join kami sahabat Ustaz Zahazan. InsyaAllah ada banyak nota, fakta dan doa yang dikumpulkan. Bagi mereka yang nak mendapatkan tafsir Ibn Katsir, jangan melengah lagi. Ya, stok amat terhad. Dapatkan nanti kalau tuan-tuan tak beli kali ni, kita nak cetak yang baru, kita tunggu kuantiti dulu. Ya, kita cetak pada kali ni, kita kena tunggu kuantiti yang cukup baru kita akan cetak berikutnya. Jadi segera dapatkan daripada Ustazah Umi Fatih, no release. Baik tuan, bagi tuan yang nak travel bersama kami ada sediakan pakej perjalanan ke Umrah, ke Tanah Suci, ya, dan juga musim tour ke Morocco, ke Mesir, ke Turki, ke Balkan, ke Baitul Maqdis, dan saya akan pimpin sendiri grup ke Uzbekistan daripada bulan 8 ni. Bagi mereka yang nak mengikuti, tolong segera daftar kerana tempat kita sangat terhad. Yang nak naik business class pun kena maklumkan awal, kerana kapal terbang Uzbekistan ni tak banyak business class ni. Ya. Dia di kalangan kita yang senang, yang mungkin sakit belakang, nak kena duduk tempat yang selesa, tolong maklumkan segera. Sila-sila, terima kasih. Ya. Pak Zina, ya, tak nak terlalu banyak sokmat. Ya, betul. Satu dah cukup. Baik, terima kasih sahabat dimuliakan Allah sekalian. Mudah-mudahan Allah memberkati kuliah kita dan juga waktu yang kita spend di sini untuk peningkatan amal kita di sisi Allah. Kita belajar semata-mata untuk memahami lebih lanjut dan dapat mengamalkan apa yang dianjurkan. Mudah-mudahan panduan dalam membantu orang lain ni dapat membuka kepada kita satu paradigma baru berfikir. Jangan rasa bersalah kalau kita tidak menepati syarat-syarat yang telah dikemukakan, atau syarat-syarat yang diletakkan itu tidak dipenuhi oleh pihak yang satu lagi, maka tidak wajib untuk kita bantu. Terima kasih tuan-tuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil. Masih Mulia Raja Zain. Ini kita akhiri dengan kuliah pada pagi ini dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'i masyayikhina wa jami'i ashabil huquq alaina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahsina aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. ربنا أتم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum. Terima kasih tuan. Jumpa pagi esok insya-Allah. Ya. Dan sekarang dah masuk waktu duha. Bagi yang kesempatan, jangan abaikan salat duha. Salat sunat yang sentiasa Nabi beriltizam melakukannya. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anis Aniza, Melur Muda, Sabaria, Hayati Hussein, Tertib, Las Beradab, Jazgwa, terima kasih Muazzin, Nur Zaidi, semua sahabat di TikTok, terima kasih. Terima kasih sahabat di Facebook, Nuriza Mukhtar, Sophia Babjan, terima kasih. Nur Syahidah Saleh, Ummu Afia di TikTok, terima kasih. Rauza Hanifah, terima kasih. Saiful Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Idayu. Saudara-saudara, terima kasih. Sulaiman, terima kasih. Terima kasih. Siti Khadijah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Aisyah Arsyad, terima kasih.